Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih semua yang sedang mengikuti live pada tengah hari ini. Ada sedikit masalah dengan internet. Jadi saya masih terpaksa menggunakan handphone untuk siaran pada hari ini. Jadi yang mana baru masuk, baru mengikuti, minta share macam biasa, kongsikan, sebab hari ini ada dua isu utama yang kita nak bincangkan. Jadi baik, saya pun nak adjust sikit ni. Kamera saya kena dekat sebab kita pakai headphone. So kalau jauh nanti takut tertarik wire ni. Jadi saya pakai handphone ni memang agak dekat sedikit lah. Baik, untuk petang ini ada dua isu utama yang kita nak bincangkan, yang saya nak ulas sedikit mendalam, iaitu pertama yang berkaitan dengan isu kontrak jalur lebar. Nanti saya ulas sebentar lagi. Dan yang kedua berkaitan dengan SOP dan kesannya kepada peniaga kecil dan juga SME. Yang ini penting sebab kalau ikut pengumuman Menteri Kewangan 2 hari yang lepas, bila beliau membentangkan laporan laksana, ada klausa kecil yang disebut bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan umumkan lagi bajet ataupun dari segi bantuan dalam bulan ini juga. Dan yang kedua, kalau perhatikan, kerajaan PN ini, Perikatan Nasional, juga ada buat pengumuman bahawa SOP perniagaan, saya tak pasti pengumuman ni dah berubah ke belum, sebab biasalah PN ni tiap-tiap hari dia berubah, iaitu pengumuman berkenaan dengan SOP perniagaan yang katanya hari Sabtu ni akan keluar yang baru. Jadi saya khawatir jugalah, sebab itu kita kena bangkitkan supaya kalau ada yang sebenarnya meneliti pandangan kita secara berhemah, nak bincang dalam parlimen tak boleh, parlimen ditutup. Jadi nak tak nak melalui saluran FB Live ini, dan saya mohon macam biasa tolong kongsi, tolong share, dan juga selepas ini apa yang dikupas itu boleh sampaikan supaya biar ada keselarian dari segi mesej, dan juga nilai itu kita nak ada pembaikan ataupun ada nilai tokok tambah, bukan sekadar menggunakan sentimen perkauman ke agama ke, itu tidak sihat. Jadi isu yang pertama adalah berkaitan dengan kontrak jalur lebar ini, yang mana sebenarnya kalau diteliti agak kelakar lah semalam, sebab akhirnya terbukti bahawa menteri tersebut mengaku dia buat silap. Jadi yang ni saya nak ulas sekejap lagi, sebab kalau kita tengok Perikatan Nasional ni, PN, dia masih belum habis dalam soal satu agenda utama dia, iaitu agenda agihan jawatan-jawatan. Jadi selagi ada tempat, ada ruang, ada kosong kat mana, mereka ini sibuk nak berebut jawatan. Sebagai contoh, kalau tak percaya, sebagai contoh semalam, Jawatan Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ini pun telah disapu habis. Kemudian tak cukup GLC, ada juga yang dilantik sebagai ahli lembaga pengarah untuk universiti. Saya rasa tak silap USIM rasanya. Juga habis kena kaut. Jadi malangnya bila kerajaan terbentuk adalah berdasarkan bukan daripada perjuangan rakyat, tetapi dia sekarang ni menjadi rebutan soal manfaat dan keuntungan yang mereka sendiri boleh perolehi.
Jadi bila dah isu jawatan, pembahagian jawatan semua ni yang masih tak selesai, semalam juga mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang terang, kita sebenarnya dikejutkan dengan pendedahan mengenai arahan menteri. Ini bukannya cikai-cikai, ini arahan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Kalau kementeriannya disebut Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM. Yang mana Datuk Saifuddin Abdullah, dia bocor bahawa dia telah memberi jalur komunikasi ni, jalur lebar komunikasi ini kepada beberapa syarikat tanpa melalui proses tender. Yang mana sebenarnya nak faham, yang saya pun letak status pagi tadi, benda ini sepatutnya merupakan sebahagian daripada Pelan Jalur Lebar Negara ataupun nama ringkasannya NBI. Yang dikatakan perbelanjaan keseluruhan pelan ini meliputi sehingga 22 bilion ringgit. Tapi masalahnya bila terdapat arahan menteri ini tak sampai 24 jam. Malah saya kira dalam tempoh 12 jam menteri telah buat pusingan U-turn. Yang mana beliau menarik arahan beliau sendiri. Yang ini kelakar juga sebab dia yang bagi arahan, dia tarik balik. Jadi apa yang sebenarnya berlaku? Nak faham senario ini, kita kena faham dua situasi ataupun dua pendekatan. Pertama, kita kena tengok Pakatan Harapan dulu, kemudian baru kita tengok Perikatan Nasional. Jadi dalam isu ini saya nak merujuk kepada penjelasan yang dibuat oleh YB Gobind Singh yang merupakan mantan Menteri Komunikasi dan Multimedia ini mengenai proses macam mana dia nak anugerah projek ini. Jadi dia tegaskan ketika itu beliau ada kuasa menteri. Orang kata jelah menteri ni ada kuasa. Jadi beliau pun ada kuasa menteri. Tetapi beliau mengatakan PH tidak berminat untuk bagi kontrak melalui arahan menteri. Sebab apa yang kita percaya, kalau projek sebesar ini sepatutnya perlu lebih terbuka supaya ada transparansi dan juga accountability. Jadi, ketika zaman PH tahun lepas itu, sekitar bulan 7, bulan Julai, kementerian dengan SKMM lah, dia MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia pun terlibat secara langsung dalam isu ini. Jadi, kementerian tahun lepas telah buat satu sesi pendengaran awam. This is a public hearing. Sebab kadang-kadang, yelah, kita zaman sekarang ini yang kita kena sedar, menteri bukan tahu semua. Malah kadang-kadang menteri ni bukannya sekadar tak tahu, kadang-kadang dia ada benda yang lain pula dia fikirkan. Jadi pendengaran awam ni penting, nak menetapkan beberapa garis panduan ataupun apa yang kita nak sebenarnya. Jadi SKMM pada ketika itu pun telah mengakui kaedah pendengaran awam ini sebenarnya buat kali pertama. Zaman Barisan Nasional dalam isu spektrum jalur lebar ni tak pernah buat. Tapi bawah PH dia pun mengakui, agensi kerajaan mengakui itu kali yang pertama kita buat. Jadi bila dah berlaku pendengaran awam, selepas itu SKMM dengan mereka yang terlibat ni, ialah dia buat survey, buat study semua. Akhirnya, selepas berbulan menilai, teliti semua, ada satu dokumen yang telah dibentangkan secara terbuka, iaitu pada 31 Disember 2019, yang akhirnya dalam dokumen itu juga menyarankan bahawa kontrak sebesar ini perlu dibuat secara tender terbuka. Maksudnya proses ini dah buat dah. Tahun lepas kita dah buat. Jadi bila patutnya berlaku? Sepatutnya tender yang pertama, sebab kita tahu program 5G jalur lebar ini satu program yang besar. Saya sebut tadi, nilaian anggaran yang diwawarkan kepada umum adalah NBI ini, Pelan Jalur Lebar Negara, sekitar 22 bilion. Jadi bila peringkat pertama, cadangan tender itu sepatutnya dibuka suku pertama tahun 2020. Sepatutnya tahun ini dibuka untuk tender yang pertama, tetapi sekali lagi banyak perkara sebenarnya telah digagalkan oleh langkah Sheraton Kitol. Jadi bila berlaku Kitol ini, maka
seperti mana yang patut dibuat secara terbuka semua, benda ini terus terungkai. Jadi untuk kita nak faham mengapa yang kita sering ulang, kenapa tender terbuka ini penting, sebab kita kena pastikan orang yang nak buat kerja ini, dia boleh buat. Kalau sekadar kita bagi passing-passing macam ni, tanpa ada perancangan bisnes yang betul, tanpa ada komitmen dari segi pelaksanaan semua, jadi kita tak tahu kemampuan nak siapkan kerja tu macam mana. Kadang-kadang yang sering sampai sekarang, benda ini memang sangat susah nak atasi sebab dia buat kerja, kalau siap pun tak ikut spek. Kalau dia buat lift yang patut boleh masuk 15 orang, boleh masuk 9 orang. Kalau dia buat jalan yang patut lebar macam ni, tebal macam ni, tinggal nipis macam tu. So sebab itu, perlu ada tender terbuka. Dan dalam isu ini specifically, sebab apa penting, kita kena faham bahawa yang kita nak buat ni jalur lebar. Fiber optic ni is actually infrastructure. Dia adalah projek infrastruktur. Yang paling penting yang kita hadapi masalah sekarang dalam soal internet ini, kadang-kadang kita tahu bahawa range itu tidak meluas. Ada kawasan yang tak ada coverage, ada juga yang tak stabil dan sebagainya sebab dia soal infrastruktur. Jadi dalam soal kita nak persiapkan infrastruktur untuk 5G ini, kalau kita susun melalui tender terbuka ini, kita ada dua kepentingan yang sangat utama. Yang pertama, isu infrastruktur ni yang berlaku dalam soal macam kita punya jalan raya, dalam soal infrastruktur yang lain, banyak yang bertindih. Jadi dalam soal jalur lebar ini, kita nak mengelakkan pertindihan. Kadang-kadang, perkara itu dia buat 2-3 kali ataupun 2-3 benda yang sebenarnya boleh disekalikan pun. Jadi yang ini sebenarnya satu benda yang sangat penting, kita nak elak duplication. Yang kedua yang sangat penting juga, sebab bila kita dah elak duplication, kita tahu bahawa kalau kita tengok macam utilities yang lain, bagi saya jalur lebar ni dah jatuh ke peringkat utility. Kalau kita tengok contohnya utility yang lain, bila soal elektrik, bila ada satu syarikat dan kita susah nak kawal harga dan sebagainya. Tapi yang ini melibatkan beberapa pemain telcos ataupun dalam industri komunikasi ini. Jadi kalau kita ikat supaya penggunaan aset ini kita betul-betul optimumkan, jadi diuruskan dengan pemegang-pemegang inilah secara persetujuan supaya dia tak nak lagi macam apa yang berlaku sekarang. Mereka nak buat untung. Jadi internet syarikat telekomunikasi ni for sure dia kena cari tempat yang ada pelanggan ramai. Jadi tempat yang ramai pelanggan ini adalah di bandar-bandar ataupun di tempat yang padat dan tempat-tempat yang membuat keuntungan, ada bisnes dan sebagainya. Jadi tak ada siapa yang nak ambil tanggungjawab nak pergi buat jalur lebar ini di tempat-tempat di ceruk kampung. Sebab itu yang penting kita nak optimumkan perkara ini supaya tanggungjawab bina utilities ini tak diserahkan hanya beberapa kerat dan dia berminat hanya nak buat untung. Dia buat dekat bandar, jadi kita tak optimumkan resources. Kalau disusun dengan baik, kita buat secara terbuka dan sebagainya, bila ada dasar ini, akhirnya jaringan internet yang sering kita petikankan kat Malaysia ini, itu yang kita nampak supaya tak ada lagi. Hanya kat bandar ni sampai 4-5 pemain telco dia sanggup buat segala macam sebab ada keuntungan kat situ, nak suruh tarik ke kawasan yang mungkin kawasan yang lama. Kalau kat bandar pun kawasan bangunan-bangunan lama pun banyak sebab kalau lower residential house tak ada fiber optic ini semua sebab tak menguntungkan. Tak ada dia punya economy of scale. Jadi yang ini terpaksa mereka berebut soal keuntungan dan akhirnya rakyat yang dapat bahan lah. Sebab itu isu tender terbuka ni sangat penting dan yang paling penting lah kenapa kita selalu menekankan supaya ada keterbukaan ini, supaya paling penting kita nak kurangkan risiko rasuah, penyelewengan dan juga salah guna kuasa. Sebab bila secara terbuka maka nak buat colluding ke, nak susun orang dan sebagainya lebih rendah. Keberangkalian untuk bayar dan sebagainya kita dapat kurangkan lah. Bukan nak kata melalui tender terbuka ini langsung tiada elemen rasuah, tapi paling kurang dia mengurangkan risiko tersebut. Baik. Itu cerita zaman PH.
Apa yang berlaku zaman Perikatan Nasional ni, PN ni, kita kena faham Apa yang berlaku zaman PN pula, yang bagi anugerah bukan terbuka apa, yang buat cerita sekarang ni, Saifuddin Abdullah yang arah, Saifuddin Abdullah yang batalkan. Jadi kalau ada orang kata menteri tak buat kerja, ini contoh menteri buat kerja. Dia buat kerja, dia arah, lepas tu dia batalkan. Jadi kerja dia ni tak ada manfaat lah. Orang kata, oh menteri PN tak buat kerja. Ini contoh dia buat kerja. Dia buat kerja 2 kali. Dia mengarahkan, dia membatalkan. Jadi bagi saya ini nak tunjuk yang dia buat kerja, tapi akhirnya jadi kartun lah. Dan benda itu sebenarnya lebih, kalau kita kena teliti lebih mendalam lagi, sebenarnya isu ini terburai ataupun terbongkar semalam, pagi semalam. Sebenarnya, yalah, saya pun, pihak saya terima beberapa banyak, bukan banyak lah, maksudnya isu telcos ni bukan berapa ramai yang ambil maklum, tapi ada beberapa pihak yang memang sama ada daripada syarikat ataupun daripada industri telekomunikasi mahupun mereka yang peka dengan soal transparansi. Semalam keluar satu laporan di akhbar sebelah pagi. Ada beberapa akhbar yang melaporkan bahawa terdapat satu surat, dah keluar pun surat itu, arahan menteri yang ditandatangani oleh Saifuddin Abdullah bertarikh 15 Mei 2020. Jadi kita kena tahu 15 Mei ni bila? Lebih kurang 2-3 minggu yang lepas. Ini bukan benda yang baru semalam berlaku, ini dah berlaku 2-3 minggu yang lepas. Hanya semalam baru kita dapat kesan. Jadi semalam bila kita kesan, rupa-rupanya arahan itu menyebut bahawa sebanyak 18 instrumen, maksudnya ada 18 perkara sebenarnya telah ditetapkan, dah bagi arahan dan penentuan mengenai spektrum jalur lebar ini. Saya tak naklah cerita soal terlalu teknikal yang disebut ada 700 MHz MHz 900 2600 ni agak teknikal. Cuma yang menjadi pertikaian semalam, anugerah itu diberikan kepada 5 syarikat dan ada satu syarikat yang orang tak kenal. Jadi benda ini yang menimbulkan persoalan. Ada satu syarikat yang tak tahu latar belakang, and nama syarikat ni apa? Nama syarikat ni Atel. Bukan kartel. Nama syarikat ni Atel. Dia dekat-dekatlah dengan perangai kartel ni, tapi nama dia Atel. Sebab yang peliknya, bila kebiasaannya kalau kita buat sesuatu, ni macam contohnya orang UMNO dengan PAS lah ni, bila dapat lantikan politik jadi pengerusi GLC mana-mana, keluar poster terpampang, tahniah, sekalung tahniah, ingat berjuang untuk rakyat, tetapi tahniah sebab dapat jawatan GLC. Jadi kebiasaannya orang kita kalau dia dapat sesuatu ni, biasalah ucap tahniah dan keluarkan. Yang ini yang peliknya, tiada sebarang pemakluman mengenai anugerah ini. Dia anugerah kontrak ini selalunya kalau kita beri sesuatu pun kita dah umum beritahu, sebab ini meliputi soal orang ramai. Jadi dia tak ada perumahan apa. Jadi arahan menteri ni orang dapat kesan sebab dia diletakkan di website, bukan website kementerian tapi website SKMM, MCMC punya website. Di bahagian spektrum jalur lebar ni ada satu isu pasal arahan menteri ni, tetapi langsung tiada kenyataan media. Jadi benda ini kita tak tahu dah, memang tak sedar. Tetapi ada beberapa pihak mungkin yang terlibat dalam isu ini, dia nak tahu siapa yang dapat ataupun yang mungkin terpijak. Benda ni kita tak perasan, dia senyap, orang bergaduh isu politik dan sebagainya, dia senyap-senyap anugerahkan benda ni, jadi semalam terburai. Yang lebih menimbulkan persoalan sekarang ini, bila tengok pula yang disebut syarikat Atel tu, again, syarikat Atel ni bukan kartel, sebab kalau sebut kartel ni nanti panas, orang-orang yang kianat ni dia akan melompat. Jadi syarikat Atel ni pula dikatakan, yang ini saya pun tak sempat teliti dengan mendalam, cuma dikatakan terkait dengan Tycoon Syed Mokhtar. So ada kaitan juga dengan semua yang kaki-kaki big players ni lah. Cuma apabila dikecam hebat semalam, mungkin yang rakyat biasa semalam sibuk dengan isu bubar Don Johor apa, saya pun ambil baca sekilas macam itu saja. Saya pun tak berminat
perebutan politik ni sangat. Tapi bila dalam keadaan orang lain kecoh perkara yang lain, saya rasa memang menteri kena kecam hebat. Saya rasa tekanan itu mungkin datang daripada dalam industri itu sendiri dan juga beberapa, sebab YB Gobin pun ada isu kenyataan dan sebagainya. Jadi bila dikecam hebat dalam tempoh tak sampai 24 jam, Menteri PN ini, kita jangan lupa dia PN. Saya nak kata dia bersatu tak tahu, dia pernah jadi UMNO, jadi tak tahu. Jadi Saifuddin Abdullah semalam keluar satu kenyataan, dia pula yang batalkan anugerah kontrak tersebut. Yang ini kena faham Bila dibatalkan, apa ayat dia? Dia membatalkan anugerah ini dengan memberi alasan isu-isu teknikal. Dia bagi alasan, dia sebut dalam kenyataan semalam berkaitan dengan masalah undang-undang. Dan yang ketiga dia kata sebab perlunya mengikut proses yang telus. Jadi yang ini saya tak tahu apa yang menteri cuba sampaikan, sebab bagi saya Menteri PN ini kenalah bersifat jujur dan terbuka. Tak boleh lagi berkias-kias berkali kita tak tahu apa yang berlaku. Sebab sekiranya terdapat isu berkenaan dengan teknikal, undang-undang ataupun proses, tak perlulah tunggu sampai mendapat kecaman, baru nak batal. Kalau betul dia tak perlu pusingan U ni jauh sangat. Orang bila sebut pusingan U-turn tu awal sikit lah. Ni dah tunggu 2 minggu lebih, 3 minggu. Bila kena kecam baru nak U-turn. Maksudnya bukan dia U-turn sukarela, mungkin ada roadblock kat depan tu. Kena tunggu polis. Kalau ialah kita bawa kereta nampak buat silap, nampak polis baru nak U-turn. Tak pakai helmet baru nak U-turn. Yang ini dia dah jalan jauh, baru kantoi, baru nak buat pusingan U. Jadi yang menjadi sebab arahan ini dia nak Tai Chi pun agak susah sebab arahan awal itu bukan dibuat oleh pegawai kerajaan. Selalunya kebiasaan yang kaedah yang digunakan pakai ialah mungkin pegawai yang merunding ataupun ada mesyuarat, keputusan mesyuarat. Jadi arahan ni arahan menteri. Jadi saya pun menjadi satu tanda tanya yang besar sebab kenyataan yang membatalkan seolah-olah dia ni tak terlibat. Dia yang sign. Jadi sepatutnya dia tahu apa implikasi projek. Jadi bagi saya agak jelas U-turn semalam itu bukan sebab niat baik ke, niat nak perbaiki soal keterbukaan ke, atau soal undang-undang ke, tidak. Semalam apa yang berlaku, pembatalan itu dibuat kerana perancangan ini terbongkar. Agak mudah, agak straightforward. Kena U-turn sebab kantoi. Jadi, apa yang kita boleh buat untuk kita faham isu ini? Kita kena tahu bahawa yang ini kita kena pegang sebab kalau kita tidak berhati-hati sepanjang tempoh, saya tak tahulah kerajaan PN ni nak kekal berapa lama. Dalam kita sibuk dengan COVID sekarang, yang bising, yang seolah-olah nak mendesak berlaku pilihan raya ni sekarang ni Najib dengan Zahid. Dia tak peduli soal COVID-19 ni. Kalau orang kata dulu ni soal demi Melayu, demi Islam, dapat kuasa bila goyang nak bubar juga parlimen. Jadi ini bukan isu demi rakyat, masyarakat ataupun demi Melayu, demi Islam, tidak. Semalam yang paling kuat mendesak supaya berlaku atau bubar parlimen ini Najib Razak. Sebab dia nak kembalilah tu. Tapi sebab itu, dalam tempoh ini, bagi saya, sekiranya pengandurahan kontrak awam dibuat secara rahsia, ini macam buat dalam kelambu ini, kita khawatir sebab akhirnya, bukan sahaja rakyat terpaksa tanggung kos yang tinggi, tetapi kualiti memang tak bermutu lah. Kita banyak pengalaman yang saya sebut di awal tadi. Biasanya bila main, anugerah direct semua ni, kualiti dia selalu tak ada kualiti. Kadang-kadang benda yang agak mudah dibuat pun memang dia akan makan sana, akan kurangkan kat sini. Tapi biasalah sebab nak dapat anugerah. Yang ni tak ada kena-mengena dengan kes ini. Tapi kebiasaannya, bila direct nego ataupun yang di projek yang besar ini, dia nak dapat, nanti dia melobi. Jadi banyak sebenarnya dari segi kos untuk mendapatkan job tersebut. Biasanya dihabiskan untuk membelanja
nak pusing belanja sini baru dapat anugerah tersebut. Jadi sebab itu kadang-kadang kerja jadi tak bermutu sebab dia kena cut cost. Cost dia dah habis untuk kegunaan yang lain lah. Benda ini biasa kalau orang kata kena tunjukkan apa, memang inilah yang selalu komplain daripada pihak kontraktor dan sebagainya. Nak buat mesyuarat pun kadang-kadang kena buat dekat hotel 5 star, nak bincang isu ni. Jadi bagi saya memang kalau buat secara senyap-senyap, kita risau. Tak ada kualiti dan rakyat yang terpaksa tanggung kerugian. Dan saya berterima kasih jugalah. Yang ini yang satu perkara yang penting sebab semalam itu kalau bukan kerana ada pihak yang ternampak arahan menteri ini di website SKMM, kita tak tahu. Jadi bila terdedah, menteri terpaksa U-turn. Tapi natijah dia apa? Kita kena faham yang saya sebut tadi. Jalur lebar ini adalah sudah menjadi utility. Dia dah sama, internet ini dah sama seperti air, api, elektrik, jalan. Dia dah jadi satu keperluan kehidupan kita sekarang, zaman sekarang ini. Jadi bila utility ini, kalau kos sekarang ini, bila walaupun kita dah rancang melalui kaedah tender terbuka, ada pendengaran awam, bila dibuat secara direct award dan sebagainya, kerisauan kita, kos yang tinggi ini akan ditanggung oleh pengguna pada masa akan datang. Sebab itu, nak kurangkan kos internet ini bukannya hanya boleh dikurangkan sekarang. Dia kena rancang biar perancangan daripada awal itu tidak mengambil kesempatan kepada rakyat. Kedua, yang ini agak penting sebab tindakan menteri bila nak anugerahkan projek ini secara tergesa-gesa melalui arahan menteri ini memang menimbulkan banyak persoalan, termasuklah persoalan kepentingan. Yang ini elok beliau kongsikan macam mana Datuk Saifuddin ni boleh buat keputusan tersebut dalam tempoh 2 bulannya. 2 bulan ni dia boleh anugerahkan projek ini. Dan kalau kita bandingkan dengan jawapan mantan menteri YB Gobin sebelum ini, dia dedahkan macam mana proses itu berlaku. Dia bukannya buat keputusan dia, itu ada pendengaran awam, ada study dan juga akhirnya ke arah menjurus tender terbuka. Tapi apa yang dibuat ni, yang kita mohon, kita kena desak menteri tempoh 2 bulan ni, macam mana lepas dia angkat sumpah sebagai Menteri Komunikasi tu, dalam 2 bulan ni dia boleh keluarkan arahan award kepada 5 syarikat ni. Sebab bila menteri semalam mengaku melakukan kesilapan teknikal, undang-undang dan proses yang telah, maksudnya dia mengaku kesilapan diri dia. Jadi kena teliti, jangan kita lepaskan tindakan ini begitu sahaja. Ini bukannya soal peribadi dan sebagainya, tetapi dia kena terangkan. Sebab kalau kita lihat sebenarnya untuk makluman, kalau orang awam, rakyat biasa mungkin terlepas pandang, sepatutnya memang SPRM ini meletakkan pegawai-pegawai mereka di kementerian, di pejabat-pejabat menteri besar. Kebiasaannya, kelazimannya sepatutnya ada paling kurang 2 pegawai SPRM yang ditempatkan di kementerian. Malah kalau tengok juga kaedah yang diguna pakai sekarang ni, ada unit integrity. Saya percaya dekat di KKM pun ada juga unit integrity. Cuma biasanya kita tahu unit integrity ini ialah antara dia punya tujuan utama nak menjamin penjawat awam agar ada integriti yang terbaik. Jadi persoalannya sekarang, bagaimana kita nak pastikan menteri juga ada integriti. Jadi siapa yang nak pastikan supaya menteri ada integriti? Kalau SPRM dah masukkan pegawai dalam kementerian dan sebagainya, macam mana kita nak pastikan bahawa tindakan yang lebih telus, terbuka, transparan ini boleh berlaku? Sebab kalau kita biarkan benda ini nasib baik ada orang. Ini bukan pendedahan daripada saya. Ini sebenarnya ada concern citizen yang berjaya bocorkan isu ini. Sebab yang saya risau zaman sekarang ini, seolah-olah kita sementara, yalah ada juga orang yang nak salahkan rakyat biasa pun tidak, ada juga pemimpin politik dan sebagainya. Cuma kita jangan terleka dengan apa yang berlaku sekarang ini. Kita tahu sekarang ini isu politik yang tidak stabil ini sangat merunsingkan. Seolah-olah itulah
penghujung dunia dan sebagainya, tetapi dalam diam ini berlaku. Sebab itu bagi saya yang kita tidak mahu ada pihak yang mengambil kesempatan dalam keadaan politik yang tidak stabil ini. Dan sebab itu kita kena ada accountability untuk terhadap mereka yang pegang amanah. Jadi saya rasa itu untuk penjelasan mengenai isu yang berlaku semalam. Cuma saya juga nak menyambung. Semalam saya ada bercerita soal bagaimana laporan laksana itu tidak menunjukkan keadaan sebenar. Ada data-data yang tidak dikongsikan ataupun bagi saya macam seolah-olah disembunyikan. Jadi kita kena faham yang perkara yang saya nak bincang sambung semalam soal SOP. Kita tahu ada garis panduan, sebagai pengguna kita sangat mengalu-ngalukan. Sekarang ni nak beli barang, ada garisan, nak kena masuk beratur, bagi nama dan sebagainya. Yang saya nak bincangkan hari ini berkenaan SOP, kesannya kepada peniaga ataupun kepada majikan, sebab kebanyakan majikan ni adalah bersaiz kecil, SME, mereka yang meniaga kecil-kecilan ini. Ada 3 perkara SOP yang utama supaya kita simpulkan, jangan kita biarkan majikan dan juga pengusaha-pengusaha kecil ini gulung tikar begitu saja. First, kita tahu SOP ini ubah cara kita berniaga. Kalau zaman sekarang macam saya sebut, kena beratur dan sebagainya. Tapi lepas bulan, bila saya bertemu dengan ramai ataupun beberapa pemilik perniagaan kecil, yang saya jumpa ni siapa? Pengusaha restoran, gerai makan, penjaja, pasar malam pun ada juga, pengusaha pusat asuhan. Apa mereka sebut? Apa bimbang? Lepas sebulan mereka buka di bawah PKPB ini, sebenarnya mereka tiada lagi economy of scale untuk meneruskan perniagaan. Tidak ada skala ekonomi. Apa maksud dia? Maksud dia, bila dibuka bawah new normal ini, ada SOP dan sebagainya, mereka tidak mampu mendapatkan atau menjana pendapatan seperti dulu, manakala kosnya berlipat kali ganda. Jadi sebagai contoh yang semalam saya nak bawa, yang saya nak bincang itu, yang ini kita kena faham sebab kita mungkin tengok daripada sudut kita, tapi kita ada anak-anak yang hantar ke tadika ataupun pusat asuhan dan sebagainya. Jadi awal minggu ini, hari Senin, bila saya di pusat khidmat ini, ada seorang pengadu datang. Beliau merupakan pengusaha tadika bersama juga dengan seorang parent. Sebab this is a concerned parent, dia tak nak tadika ini ditutup, jadi mencari jalan supaya ada kaedah untuk mereka teruskan bisnes, sebab nak jaga anak dia susah, kena pindah sekolah dan sebagainya. Bagi dia cuba selamat bantu tadika ini jangan ditutup. Isunya sekarang, bila diteruskan perniagaan bawah SOP, bawah PKPB ini, jumlah anak-anak yang boleh mereka jaga, kapasiti yang mereka boleh tampung, secara mendadak kena turun 100%. Sebab dulu kalau dia boleh menjaga 40 orang, tetapi jelah, mungkin sebab kita akur dengan SOP tersebut, berdasarkan keluasan bangunan sedia ada, daripada 40 orang itu, berdasarkan garis panduan, yang paling ramai dia boleh jaga 20 orang. Itu tidak termasuk dengan perlunya pertambahan staf dan juga mungkin guru-guru untuk rasio yang lebih rendah dan sebagainya. Jadi kalau pengusaha ini nak meneruskan operasinya, kos meningkat 2-3 kali ganda. Jadi yang dalam soal kita dah tahu SOP ini daripada Kementerian Kesihatan. Yang ini menteri berkenaan, bagi saya lah menteri yang berkaitan dengan bawah ekonomi ini, katanya MITI, patutnya ada kajian yang khusus bagaimana bila dilaksana SOP ini terhadap pengusaha-pengusaha kecil ini. Sebab kalau macam kes tadika tadi memang jatuh merudum. Kedai makan lagi lah. Saya bila teliti banyak kedai makan, bila dia buka dalam tempoh 2-3 hari, seminggu ataupun 2 minggu waktu PKPB ini, ramai yang memilih jalan mungkin tak boleh nak teruskan sebab bila dia buka, dia kena tampung kos modal, beli barang, kos staff, lepas tu nak kena bayar sewa dan sebagainya. Jadi yang ini menyebabkan operasi pendapatan itu tidak sama ataupun tak mampu menjana untuk tampung kos. Ini bukan nak buat untung, nak tampung kos pun memang
dia tengok anggaran sebulan ni pun susah. Jadi SOP yang kerajaan nak umum ni kita kena tengok macam mana. Sebab kita tahu SOP juga. Perkara yang kedua kena faham, kita kena bantu peniaga. Sebab ini yang saya dapat komplain bukan hanya di Johor Bahru, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Kalau mereka ada pengalaman yang sama, saya mohon boleh hantar mesej kepada Facebook saya ataupun kepada email untuk kita teliti perkara ini. Yang kedua, kita tahu yang diguna pakai ini untuk mengawal penularan wabak ini. COVID-19 ni isu dia kita nak cegah supaya tak wujud kluster yang mendadak. Kalau contohnya kalau berlaku kes positif, bila kita dah ada nama yang dicatat, bila siapa dia punya, kita nak trace kontak rapat ini mudah. Tapi yang ini yang saya nak bagi teguran. Malah saya sebenarnya menyambut baik jugalah, walaupun mungkin nampak ianya seperti kesempatan politik, tapi yang ini saya tak nak saya kena akui, yang saya setuju dengan cara pendekatan Menteri Wilayah Anwar Musa, yang mana walaupun dalam keadaan COVID ini, bila beliau terjumpa dengan peniaga yang tidak ada lesen, dia jangan terus dihukum soal lesen. Kita kena faham yang ini yang berlaku terutamanya untuk warga negara kita yang kita kena tolong, kita kena jaga. Mereka ini kebanyakan dulu waktu zaman sebelum ada COVID-19 pun, sebelum ada PKP sekalipun, mereka dah berniaga bertahun-tahun. Bukannya baru berniaga, dia dah berniaga bertahun-tahun. Malah penguatkuasa tak kacau pun. Jadi bila berlaku COVID-19 dan PKP, PKPB, maka penguatkuasaan itu perlu ditumpukan kepada soal nak cegah wabak ini. Tetapi apa yang berlaku, yang saya risau, yang mula saya terima aduan, kesalahan-kesalahan lain pun mula diberi hukuman yang secara mendadak. Jadi bagi saya, kalau contohnya selama ini mereka bertahun-tahun tak ada lesen, tujuan kita sebenarnya bantu mereka dapat lesen. Jangan gunakan alasan SOP ni tutup perniagaan sebab yang ini tak ikut spek, yang ini buka ni. Dia bukan tujuan menghukum. Tujuan kita gunakan SOP itu adalah nak kawal penularan wabak. Jadi sebab itu yang berlaku sekarang ni, yang saya risau, yang saya mula dapat komplain, malah saya harap tidak berlaku percanggahan pandangan saya. Bagi saya perlu membela mereka ini sebab memang mungkin dia buat silap dari segi meniaga. Yalah, kadang-kadang orang Melayu meniaga tepi jalan, gerai dan sebagainya. Sepatutnya kita bantu memudahkan mereka. Kalau perlu diketatkan syarat, nak kuat-kuasakan syarat, biar ada dia punya leeway ataupun ada perbincangan. Jangan terus arah tutup dan sebagainya. Bagi saya, kesian dalam keadaan ekonomi yang sangat teruk, mereka nak berniaga kat mana. Dan saya juga nak masuk perkara yang ketiga yang sangat penting sebenarnya. Tak guna kalau kita bincang SOP dan sebagainya kalau kerajaan tidak teliti soal implikasi keuangan. Kalau kita tengok PN ini, maksudnya Perikatan Nasional, dia lebih tergila-gilakan jawatan. Dia sepatutnya kena tumpukan macam mana nak bantu rakyat menghadapi bencana ataupun musibah kesan daripada COVID ini. Apa yang berlaku sekarang, bantuan prihatin yang saya bincang semalam kadang-kadang tidak terikat dengan akibat COVID ini, SOP ini. Bukan hanya soal rakyat tiada pendapatan. Kita kena tengok jalan macam mana nak hidupkan balik ekonomi. Jadi nak start balik ekonomi. Bila kita kuat-kuasakan SOP, sebenarnya banyak business model yang kita buat selama ini mungkin dah tak boleh guna pakai. Kalau betul lah kerajaan janji hari Sabtu ni nak umum, katakanlah ada SOP baru untuk macam mana peniaga pasar malam ni untuk mula operasi. Jangan hanya buat kerja separuh jalan. KKM dah buat kerja dari soal kesihatan. Mereka akan bertegas dalam soal berapa jauh jarak dan sebagainya. Satu pihak lagi ni, bahagian ekonomi ni yang saya risau. Saya harap
menteri berkenaan, MITI ataupun yelah siapa nak bantu MITI, kadang-kadang yelah mungkin dia tak cukup idea dan sebagainya, nak pinjam Menteri PAS ke Menteri UMNO ke, kena bincang supaya SOP yang dibuat ni mengambil kira juga implikasi kewangan. Contohnya kalau dia buka pasar malam, akibat daripada SOP ini jumlah pengunjung berkurangan, sepatutnya kena kurangkan dari segi kena ada kaedah untuk menggantikan kelompongan pendapatan mereka. Jadi nak gantikan itu bukan hanya sekadar duit semata-mata, tetapi ada kaedah yang perlu dibuat supaya mereka ini ada ruang untuk menjana ekonomi. Ini bukan lagi soal nak suruh orang balik bekerja. Kalau kerjanya tidak ada hasil pendapatan ataupun ekonomi, jadi sebenarnya dia buat kerja yang tidak boleh dijual. Ni kita tak nak masuk dalam keadaan ekonomi, mungkin rakyat rajin apa semua, tapi perjalanan ekonomi tidak berlaku. Jadi yang saya risau, lebih ramai kalau SOP yang kerajaan buat ni hanya semata-mata soal kesihatan, tapi tak mengambil kira soal ekonominya. Saya risau lepas ini lebih banyak syarikat-syarikat kecil yang terpaksa gulung tikar. Kadang-kadang bukan syarikat apa pun. Dia berniaga, dia daftar SSM. Bila dah daftar SSM, tak dapat prihatin. Bila dah tak dapat prihatin, cuba mohon. Semalam saya baca, dah tak dapat prihatin, dia cuba pula mohon grant. Tapi disebabkan dia punya penjanaan pendapatan itu tak memenuhi syarat, tak dapat juga. Yang diumum sebagai grant apa semua ni, untuk peniaga kecil pun tak dapat juga. Jadi yang ini bagi saya, kerajaan kena tengok, jangan ambil kerja di dalam pejabat sahaja, turun ke bawah, tengok supaya mereka ini tak gulung tikar. Dan saya khawatir kalau berlaku sesuatu industri itu akan mati. Kita kena cari jalan supaya mereka ini dapat diterapkan ataupun diserapkan kepada industri yang lain. Kita dah tahu by now industri pelancongan ini dah hampir tak ada dah. Memang tak ada. Yang ini kena cari jalan. Sama ada create domestic bubble, travelling ke apa, yang itu kena rencanakan. Tetapi yang saya risau yang akan datang ini bukan hanya pelancongan, tetapi yang ini saya risau sebab ini lebih kepada kesalahan menguruskan ekonomi. Sebab peniaga, penjaja semua ini, dia menjual kepada orang sekitar. Jadi yang ini saya memang mengharapkan tak gunanya kamu duduk mengagih-agihkan jawatan GLC, jawatan menteri, jawatan timbalan menteri, malah benda ini pun nampak seolah-olah suapan untuk bentuk kerajaan. Jadi kerajaan dah lah dibentuk tanpa mandat ataupun agenda yang jelas. Sekarang ini saya risau. Rakyat punya bacaan, kerajaan berminat hanya kepada agihan jawatan, tapi tidak berminat dalam soal membantu rakyat kebanyakan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kepada mereka yang lain, saya mohon sekiranya ada pandangan dan sebagainya, terus kongsikan. Saya teliti yang kalau terasa panas, bila sebut rasuah je dia melompat, bila sebut penyelewengan je dia mula caci maki. Itu bagi saya renung-renungkan diri sendirilah. Kadang-kadang bila kamu terlalu taksub dengan sentimen perkauman dan juga sentimen agama ini, maka benda yang salah itu kamu dah tak nampak. Jadi itu pesanan kita semua. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.